operator tu sahkan yang tak mungkin dia tersilap. Dia dengar sendiri suara nenek tu yang call 911 untuk minta bantuan dekat dia. Dan dia pasti sebab nenek tu selalu call dia orang. Tapi polis macam mana pun tetap juga cakap yang tak mungkin sebab berdasarkan keadaan mayat dah mati hampir 4-5 jam pun, mungkin lebih. Bekerja sebagai operator panggilan kecemasan bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah seperti kita angkat telefon dekat rumah kita macam tu je. Dia sebenarnya satu tugas yang sangat-sangat mencabar sebab banyak jenayah yang diorang terpaksa hadap walaupun bukan dengan mata diorang tapi dengan telinga diorang. Dan percayalah, dengar jenayah berlaku dengan telinga sendiri pun sebenarnya susah kita nak lupakan. So bayangkan balik rumah dengan ingatan-ingatan pasal mangsa menjerit dan minta tolong tapi kita tak dapat nak tolong, macam-macam lagi lah. Dan kadang-kadang bukan jenayah saja yang menghantui hidup pekerja operator panggilan kecemasan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, In Case World. Kami menyediakan kisah-kisah misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya. So, kalau korang berminat dengan konten-konten yang macam tu, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali sebab kita orang akan post video-video terbaru tiap-tiap minggu. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Ada sepasang suami isteri warga emas yang tinggal di daerah Reno, Nevada ni. Dan pada tahun 2010, si suaminya mati tinggalkan isteri dia ni seorang-seorang lah. Maksudnya dia orang ni tak ada zuriat, tak ada anak-anak. Tapi dia orang ada family yang lain lah. Cumanya dia orang tak ada zuriat. Dan tak lama selepas kematian suami dia, si isteri ni dia mula call dekat 911 talian kecemasan. Bukan untuk kecemasan pun, tapi dia akan call dan minta tolong macam benda-benda macam boleh tak tolong masakkan air panas ni, boleh tak tolong tukarkan barang ni, boleh tak tolong repair sinki. Benda-benda harian yang biasa ni suami buat lah. Dan disebabkan dia orang kenal nenek ni, dia orang lama kat situ kan, OL. So dia orang akan cakap elok, dia orang bagi tahu yang ni talian kecemasan cik, makcik tak boleh call sini, ni kita orang tak boleh nak hantar polis untuk nak buat kerja-kerja macam tu. Makcik kena pergi minta tolong jiran makcik ke siapa-siapa ke, macam tu lah. Dan nenek ni akan faham lah bila dia cakap itu. Maksudnya dia tak ada mengamuk-ngamuk. Dia just macam, oh okey, minta maaf, tak boleh macam tu lah, benda macam tu. So maksudnya dia mungkin menunjukkan yang dia dah ada demensia. Mungkin disebabkan kematian suami ataupun faktor usia dia. Tapi walaupun dah banyak kali dia orang bagi tahu yang ini adalah talian kecemasan, makcik tak boleh call sini, makcik kena pergi cari orang lain, sini bukan tempat dia untuk nak buat benda-benda macam tu. Tapi makcik ni akan tetap juga call 3 ke 4 kali seminggu macam tu lah. Lama kelamaan, panggilan makcik ni dia daripada dia bercakap dengan nak minta tolong orang, dia mula lain sikit lah dia punya call tu. Sebab makcik ni dia dah mula call dan dia seolah-olah bercakap dengan suami dia yang dah meninggal tu. So dia macam, John, sini dah cepat lah, bila nak balik, aku nak minta tolong kau ni, ada benda banyak kerja nak kena buat, benda-benda macam tu. Dan lagi sekali dia orang akan cakap dekat makcik, ni bukan suami makcik ni 911 ni talian kecemasan, makcik tak boleh call sini. Dan untuk ketika ni, benda ni dah berlarutan hingga ke beberapa bulan dah lama. Sampai kan orang-orang dekat tempat tu semuanya dah macam dah kenal yang makcik ni akan call. Dan dia orang macam dah ada protokol untuk kalau makcik ni call cakap macam ni. Macam dia orang dah biasa sangat dah sampai tahap macam tu lah. Dan selama makcik ni call, beberapa bulan tu dah berpuluh-puluh kali makcik ni call ni, tak pernah sekali pun dia orang hantar pihak polis pergi ke sana. Sebab tak nampak macam ada kecemasan. Dia semacam ada perempuan tua yang tengah ada sakit demensia ataupun dah rindu dekat suami dia, macam tu lah. So maksudnya dia orang tak pernah lah hantar polis untuk pergi cek makcik ni. Tapi pada satu hari, panggilan daripada makcik tu dia berubah. Dia call dan dia terus minta tolong macam seolah-olah dia tengah takutkan something. So dia call 911 dan bila operator tu jawab,
Dia just cakap yang macam, John, tolong, cepat balik, tolong aku, tolong. Macam, aku perlukan kau, mana kau ni, tolong. Dan bila operator tu cuba nak dapatkan lebih maklumat, talian dia tu putus. So, automatik, memang operator akan terus hantar kereta polis pergi dekat tempat kejadian berdasarkan alamat yang ada ni dekat skrin komputer dia orang. So, bila polis sampai, polis pergi dekat pintu dia, polis tutup pintu, polis panggil dia makcik tu, tombol pintu tak berkunci dan polis masuk. Bila dia orang masuk je, dia orang perasan satu benda yang heater dekat dalam rumah tu tak terpasang. Maksudnya dalam rumah tu sangat-sangat sejuk lah. Macam kalau dekat luar negara, pada yang tak tahu, dia orang jarang ada aircon sebab dia orang negara dia orang sejuk. So dia orang ada heater, tempat panas macam aircon jugalah kalau tak senang faham. Dia macam aircon tapi dia keluarkan haba panas, macam tu lah. Bila polis masuk dalam rumah tu je, polis perasan yang rumah tu sejuk sangat. Dia orang search belah bawah, tak ada apa-apa, tak nampak macam ada orang pecah masuk rumah, tak nampak macam ada pergelutan atau apa-apa. So dia orang naik dekat tingkat 2 dan dia orang pergi dekat bilik makcik tu. Dan dekat situ dia orang jumpa yang makcik tu dah meninggal. Dan bila dia orang check mayat makcik tu macam dah meninggal berjam-jam lah, bukan macam baru sekejap. Sebab sekejap ni tadi operator tu bagi tahu yang makcik tu call 911 dan polis sampai dekat tempat tu tak lama pun dah kan. Biasanya tak adalah sampai berjam. Tapi keadaan mayat tu dah macam berjam-jam dah mati. Maksudnya badan dia dah keras dah. So, polis call balik dekat operator tu dan tanya operator tu, betul ke tak ada orang lain dekat rumah ni? Sebab aku rasa korang tersalah dengar ni. Yang call tadi tu bukan makcik tu. Makcik tu dah tak ada dah pun. Dah berjam dah. Aku takut ada orang lain dekat dalam rumah ni. Tapi kita orang dah check, tak ada apa-apa pun lah yang pelik-pelik kat rumah ni. Dan operator tu jawab yang, tak, makcik tu yang call tadi. Macam, tak, bukan makcik tu kot. Makcik tu dah tak ada lama tadi. Dah berjam-jam dah. Badan dia dah keras dah. Tapi macam mana pun operator tu tetap juga tegaskan, macam, kita orang dengar suara dia 3-4 kali seminggu. Kita orang cam suara dia. Kita orang memang kenal dia. Kita orang ada protokol pun nak jawab macam mana kalau dia yang call. Panggilan yang dibuat tadi, yang buatkan kau kena pergi sana, yang aku hantar kau pergi sana tu, panggilan tu dibuat daripada makcik tu, daripada dalam rumah dia. Confirm kami tak silap. Dan akhirnya dia orang buat kesimpulan yang mungkin mayat makcik tu dah keras disebabkan suhu dekat dalam rumah tu terlalu sejuk. So badan dia jadi keras macam tu. Tapi rasanya dia orang buat benda tu untuk nak sedapkan hati dia orang je. Sebab panggilan kecemasan dibuat dan polis terus pergi ke sana. Tak lama pun. Kalau kita letak air dalam peti sejuk pun rasanya macam tak sempat sejuk pun air tu. Tapi itu je lah kesimpulan yang dia orang dapat buat dalam situasi tu. Nombor daripada rumah makcik tu ada buat panggilan lagi sekali ke 911. So operator yang bertugas masa tu tengok, dia terkejut sebab dia tahu dia orang semua kenal dia kat situ. So dia terkejut macam, takkanlah kot. Tapi masa tu dia fikir mungkin mungkin saudara dia ke, ataupun mungkin ada orang stay kat rumah tu, adik-beradik dia yang lain ke. So dia jawab macam biasa dan dia memang kena jawab pun lah kan. So dia jawab macam biasa. Dan lebih mengejutkan bila dia terdengar suara makcik tu minta tolong, macam hari yang dia minta tolong masa hari yang makcik tu ditemui mati tu. So macam, John, tolong, aku perlu dengan kau ni, tolong, cepat balik kau balik, aku takut, cepat tolong. Macam tu lah. Dan operator yang jawab panggilan tu masa tu, dia tenang, dia cuba ikut SOP yang macam yang biasa. Dia cuba dapatkan maklumat. Tapi macam sebelum ni juga, panggilan tu terputus macam tu je. So tak tahu nak buat apa, operator ni dia terpaksa ikut prosedur dan dia hantar polis untuk pergi tengok rumah makcik tu. Dan polis pun pergi rumah makcik tu. Dia ketuk pintu, tak ada apa. So dia buka pintu, dia masuk dan tak ada orang. So polis pun bagi tahu balik macam tak ada siapa-siapa kat sini, memang kosong je rumah ni, mana tak ada kecemasan, tak ada emergency apa-apa pun. Jadi pada masa ni operator tu dia fikir yang macam, ni aku rasa budak-budak ni buat prank ni. Ada siapa-siapa yang masuk dalam rumah makcik tu, telefon 911, lepas tu lari. Tapi keesokan harinya panggilan daripada rumah tu dibuat lagi ke 911. Dan bila jawab, masih lagi suara makcik tu minta tolong macam hari yang sama dia ditemui mati tu. John, tolong, kau kat mana? Aku tolong, aku perlukan kau, tolong, aku perlukan kau, tolong, aku takut ni. So operator walaupun dia tahu yang makcik ni dah tak ada,
maksudnya rumah tu tak ada orang kosong, semalam pun dah pergi cek, tapi dia terpaksa hantar polis pergi sana sebab ada seorang perempuan yang makcik tu telefon dan minta bantuan dekat pihak polis. So maksudnya dia nak tak nak, dia terpaksa hantar pihak polis untuk pergi cek. Dan pihak polis pergi sana, dia orang cek rumah tu kosong macam yang sebelum-sebelumnya. Dan sama macam masa ketika makcik ni hidup, panggilan ni akan dibuat 3 ke 4 kali seminggu. So maksudnya dia orang terpaksa ulang proses tu berkali-kali, walaupun dia orang tak faham, tapi dia orang terpaksa jawab call tu dan dengar suara makcik tu minta tolong. And dia orang cuba nak cakap balik dengan makcik tu, tapi talian terputus dan operator terpaksa hantar polis pergi sana. Dan bila polis pergi cek, rumah tu kosong. Dan panggilan daripada rumah tu tetap juga datang walaupun rumah tu dah dirobohkan, dah maksudnya dah tak ada rumah dah pun, tapi tetap juga panggilan tu dibuat ke 911. So akhirnya pihak polis dia orang buat keputusan, dia orang pergi dekat syarikat telekomunikasi dan dia orang minta dia orang checkkanlah nombor ni sebab asyik ada panggilan masuk. Tengoklah apa masalahnya kat situ. Dan bila syarikat telekomunikasi tu check balik dan syarikat telekomunikasi tu bagi tahu yang nombor ni ke? Ya. Dia call 911. Ya. Sebenarnya owner dia dah tak ada kan. Itu pasal lah kita orang suruh check tu. Kita orang dah terminate dah nombor ni masa tak lama selepas dia meninggal tu. So macam mana panggilan boleh masuk pula? Dan polis bagi tahu panggilan daripada rumah tu memang masuk dan dia orang tunjuk rekod semua. So maksudnya memang ada panggilan situ. So syarikat telekomunikasi dia cakap mungkin ada short kat mana-mana, mungkin talian tu tak betul-betul dia orang potong lagi dekat rumah tu sendiri. So dia orang hantar pekerja dia orang pergi cek dekat rumah tu dan pekerja tu sahkan yang okey, kali ni dia dah potong habis-habis lah. Maksudnya cara macam mana dia orang potong talian tu aku tak pasti, tapi macam itulah yang diceritakan, yang aku baca. So pekerja tu sahkan yang macam okey, dah cabut soket lah. So maksudnya memang dah tak ada talian dekat rumah ni, memang dah tak ada. Dan cuba korang teka, tak lama kemudian panggilan tu still datang lagi daripada alamat rumah makcik tu. So syarikat telekomunikasi tu buat kesimpulan yang mungkin masa makcik tu call pada hari kematian tu ada digital record, dia orang terrekod suara makcik tu. Dan akhirnya suara tu berulang-ulang balik, macam duk asyik call balik dekat 911. Tapi pihak operator pula cakap, kata yang kita orang tak rasa call tu sama tiap-tiap kali. Maksudnya mesej yang makcik tu cakap sama, maksudnya dia akan panggil laki dia minta tolong, dia takut. Tapi tiap-tiap kali dia call, cara dia cakap tu berbeza. Mesej sama, tapi cara cakap tu berbeza tiap-tiap kali dia call. So tiap-tiap kali panggilan makcik ni sampai kat dia orang tetap kena pergi, walaupun dia orang tahu, dia orang sedar yang tak ada apa pun kat situ. Macam nak siasat apa. So dia orang terpaksa pergi 2-3 kali seminggu dekat tempat tu, lalu kat rumah tu, disebabkan ada panggilan daripada orang yang dah mati dan dekat daripada rumah yang dah tak ada, daripada line yang dah tak aktif. So dan secara tiba-tiba setahun selepas daripada tarikh kematian makcik tu, panggilan tu tiba-tiba berhenti macam tu je. Dan polis tak jalankan apa-apa siasatan pun sebab cara dia program dia orang kat sana, dia orang kena bertindak respon dekat orang yang dalam bahaya ataupun tempat yang dalam bahaya. Dan dalam kes ni tempat tak ada, orang pun tak ada. Jadi penjelasan yang paling logik boleh dibuat tentang panggilan daripada makcik ni adalah kita tak tahu. So apa pandangan korang? Kalau korang ada pendapat, korang boleh komen kat bawah. Aku berminat juga nak tahu pendapat korang dalam hal ni sebab aku sendiri pun pelik. So kalau korang ada pendapat, korang boleh komen kat bawah. Aku akan baca satu persatu, insyaAllah. Dan itu saja daripada aku untuk kali ni. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah like dan subscribe dekat aku. Kepada yang dah share video aku dekat Facebook pun, terima kasih banyak-banyak. Aku doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Semoga sihat-sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. So itu saja daripada aku untuk kali ni. Macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang boleh subscribe ke channel kami, In Case World.
Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, korang minta support sikit kalau ada yang berminat yang ada nak buat majlis ke atau apa-apa event, korang boleh je tempat Aiskrim Malaysia ni, Business Mak Dan ni support sikit. Dan dia orang boleh je post berapa banyak pun korang nak, 1 lori boleh, 2 lori boleh, 3 lori boleh. Bagi tahu je, insya-Allah dia boleh buat apa-apa pun. Boleh hubungi nombor yang tertera kat bawah untuk apa-apa tindakan yang selanjutnya.